Inilah yang dilakukan oleh pimpinan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia belum lama ini. Mereka datang ke pedagang Bazar Ramadan, untuk meminta agar pedagang menggunakan bahasa Melayu yang baik untuk nama gerai mereka. Kita bagi kelonggaran, kebenaran kepada mana-mana pihak untuk menamakan premisnya. Tetapi dalam kita bagi kelonggaran itu sudah menjadi tanggungjawab kepada para peniaga, khususnya pengusaha gerai makanan, untuk menghormati Ramadan, bulan yang mulia bagi kalangan kita orang Islam. Maka boleh menamakannya, tetapi nama yang kreatif yang sesuai dengan adat ketimuran kita, dengan kesopanan dan juga menghormati kesucian agama Islam, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan pada kita di BP boleh membantu sebenarnya peniaga-peniaga ini untuk memberi nama-nama yang baik. Kita ada garis panduan yang mudah bagaimana kita boleh mencipta, memberikan nama yang baik kepada premis perniagaan kita. Saya faham maknanya peniaga nak melariskan jualan, itu suatu yang kita hormati. Tetapi dalam pada kita melariskan jualan pun kita juga ada tanggungjawab kepada agama kita, kepada masyarakat dan kepada bahasa kebangsaan kita. Dan kita sangat galakkan sebenarnya. Kita sangat galakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang baik di semua tempat, termasuk di Bazar Ramadan. Alhamdulillah, tinjauan awal kita melihatkan bahawa hampir sebahagian besar pengusaha gerai makanan yang menjual juadah tu menamakan dia punya gerai dengan nama yang baiklah. Dan ini kita harap berterusan dan juga berlaku di gerai-gerai ataupun di bazar-bazar Ramadan yang lain. Dan kita juga harap sebenarnya bukan setakat di Bazar Ramadan, di semua tempat, kalangan masyarakat. Kegiatan tadi amat menarik, karena sebelumnya Malaysia bermimpi muluk-muluk, ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Mimpi itu belum bisa diwujudkan hingga Ismail Sabri turun dari Perdana Menteri. Dewan Bahasa juga akan diperkasakan dan akan dipindah. Kerana Akta Dewan Bahasa tidak mampu untuk menguatkuasakan akta ataupun menguatkuasakan bahasa Melayu. Mereka tidak ada kuasa kalau di bawah majlis daerah menggunakan signboard dalam bahasa lain. Pelajar-pelajar asing yang belajar di negara kita mesti mempelajari bahasa Melayu. Dan kita mahu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Tuan-tuan dan puan, untuk pengetahuan semua, lebih daripada 300 juta penduduk di ASEAN ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Dan bahasa Melayu merupakan bahasa yang ketujuh di dunia dari segi jumlah penuturnya. Dan kita tidak menggunakan bahasa yang ketujuh dalam dunia jumlah penuturnya, tapi masih lagi malu dan berasa janggal untuk berbahasa Melayu. Cita-cita saya adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN ini. Katanya UMNO Bahasa Melayu memang selalu jadi masalah di Malaysia karena kurang bermartabat. Beberapa tahun lalu, Menteri Keuangan diprotes keras karena menggunakan bahasa Mandarin atau China dalam pernyataan resmi. Bahasa jiwa bangsa. Jadi kalau kita nasionalis, inilah kita mesti pegang ini. Inilah yang akan membenakan satu nation state bagi kita. Jadi kalau menteri melanggar ini, khususnya menteri, jadi itu satu perkara yang harus ditentanglah. Pasalnya dia sepatutnya mengagungkan perniagaan kita, iaitu dia pun telah mengambil sumpah untuk mempertahankan perniagaan kita dan undang-undang kita. Undang-undang kita Akta Bahasa memang ada. Jadi itu satu kesilapan, kata Tun Mahathir pun membuat satu kesilapan, tapi nampaknya dia berdegil. Jadi kita mestilah membantah supaya dia sedar. Kalau kita tak membantah, dia pun tak sedar. Jadi kita mesti bantah supaya dia sedar.